Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'allahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita sambung pengajian kita pula dari risalah mantiq dari bahasa maqula asyarah ta'abih lagi. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk maqulatul kaif. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Ma huwa al-kaif. Apa dia kaif? Huwa aradun sya'nuhu alla yaqbal al-qismata walla qismata li zati wa alla yatawaqqafu tasawwuruhu ala tasawwuri ghairihi kal alwani. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, apakah dia kaif. Apakah dia kaif? Kaif ni apa dia? Huwa aradun, ialah arab. Sya'nuhu, kelakuannya, alla yakbalal kismata, bahawa tiada terimalah ia arab kaif ni akan belah bagi, walla kismata, dan juga dia ni bukan jenis terima belah bagi. Lizatih, bagi dirinya di kaif. Wa alla yatawaqqafa, dan tidak terhenti tasawwurhu oleh tasawwurnya tasawwur kaif ala tasawwuri ghairihi, atas tasawwur akan yang lainnya. yakni kita nak reti kaif tidak berhajat kepada reti yang lain. Berarti kita reti kaif tidak berhajat kepada reti yang lain. Seperti kal alwan, seperti segala warna. Seperti segala warna. Maka segala warna yang kita telah maklum, contohnya warna hijau. Maka kita nak reti, kita nak faham warna hijau, tidak terhenti kepada kita reti benda lain, reti warna lain. Maknanya itu bukan syarat kita nak faham warna hijau, kita kena reti warna merah, warna biru, tidak. Jadi warna hijau tersendiri. Jadi kita boleh reti langsung warna hijau tanpa berhajat kita reti kepada warna yang lain. Itu panggil kaif. Kemudian tentang kaif, masalah kaif yang mana ulama hukama tu bahas, ya ada pembahagian dia. Kaif, ya ada pembahagian kaif. Jadi pembahagian kaif, jadi ulama hukama mengatakan bahawa pembahagian kaif itu ada empat semua. Yang pertama kali, kaif yang kita dapat dengan pencerahan lima. Jadi kita dapat dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dengan rasa. Jadi dengan pencerahan lima. Salah satu pencerahan lima itu dinamakan kaifiyah mahsusah. Nama dia kaifiyah mahsusah. Kaifiyah mahsusah. Jadi kaif ni arab, kita jaga nombor asal. Ini dalam bahasan arab. Arab dengan makna al-qaim bil jauhar, benda yang duduk di jauhar, benda bertupan jauhar. Dia tidak boleh sendiri. Jadi dia tupan jauhar. Kaif
ada 4. Pertamanya kaif apa panggil kaif mahsusah, kaifiyah mahsusah. Yani kaif yang kita dapat salah satu daripada pecahan 5. Seperti kita kata segala warna. Maka segala warna itu panggil kaifiyah mahsusah. Sebab kita dapat dengan pencerahan mata kita. Dan juga kita katanya dapat ngerasa seperti kita kata manis di gula, di saka. Maka manis di gula itu dia panggil kaifiyah mahsusah. Masin di garam, kaifiyah mahsusah. Kita dapat dengan sentuhan, hari ini udara panas, hari ini udara sejuk, kaifiyah mahsusah. Kita bau air minyak bau itu bau ini bau makanan, kaifiyah mahsusah. Kita rasa manis, rasa masin, rasa pedas, kaifiyah mahsusah. Itu dia panggil kaif yang kita dapat ataupun arat yang kita dapat dengan pencerahan 5 dinamakan kaifiyah mahsusah. Jadi arat yang kita dapat pencerahan 5 tidak terhenti kita reti satu-satu arat, tidak berhajat kepada reti benda lain. Seperti kita tahu rasa manis, maka rasa manis tidak terhenti atas kita tahu kata rasa masin atau apa, manis cukup. Jadi manis tersendiri, tidak berhajat kepada masin, tidak berhajat kepada kita kata pahit. Nasbah kita nak faham dia dah. Jadi kita faham manis dengan sendiri dah. Bukan makna berhajat kepada masin, pahit dan sebagainya. Itu dipanggil kaif. Itu kaif yang pertama. Kemudian pula kaifiyah mahsusah ni pecah pula lebih 2. Kerana apa? Kerana kalau dia tetap. Kaif dia tetap dengan tidak berubah. Selama mana jauhar itu ada, selama itu arat itu ada, tidak berubah. Seperti kita kata manis di gula, manis di saka. Maka manis di saka tetap ikut di mana-mana pun manis. Selama mana gula ada, selama itulah manis ada. Itu dipanggil kaif. Maka dinamakan dalam istilah hukama, nama dia infialiyat, kaifiyah mahsusah hak tetap. Bahasa Arab panggil rasikhah, yang tetap. Maka dinamakan infialiyat. Seperti kita katanya pedah di lada. Selama mana lada dah ada, selama itu pedah dah ada di dia. Maka pedah itu dipanggil Arab, lada itu panggil jauhar. Maka pedah itu tetap. Dan juga pedah kita dapat dengan salah satu pecahan 5. Maka dia tetap. Maka dinamakan istilah dan hukama ia panggil infialiyat. Namanya. Kita kata masing di garam. Masing. Jadi masing, selama mana garam dah ada, selama itu masing ada. Maka masing itu dinamo dalam istilah hukama panggil infialiyat. Sebab dia tetap tidak berubah selama mana arat dah ada. Lawan bagi infialiyat iaitulah arat yang berubah. Yang berubah. Seperti kita katanya warna merah bagi seorang yang malu. Merah muka. Merah muka bagi seorang yang malu. Maka merah muka ia bukan tetap. Dia sekejap saja. Apabila hilang malu, hilanglah warna merah. Begitu juga warna kuning bagi orang tak sihat. Warna pucat kuning kita kata. Maka bukan dia tetap warna kuning. Dia berubah. Apabila dia sihat, maka hilanglah kuning di muka dia. Itu dalam istilah hukama panggil infialat. Saat ni infialiyat yang tetap. Yang tidak tetap panggil infialat. Ini mustalahat. Jadi kaifiyah mahsusah ada 2. Jikalau tetap panggil infialiyat, jikalau tidak tetap panggil infialat. Jadi kalau kita tulis, kalau kita buat lajah apa dah? Sepitah lalu mana? Jadi kalau kita buat lajah sepitah lalu, kaif makulatul kaif.
Ada 4 semua. Yang pertama dipanggil mahsus. Kaifiyah mahsusah. Kaifiyah mahsusah. Yang ini kaif, yang ini arak, yang kita dapat salah satu pecahan 5. Maka ada 2. Kalau rasikhatan ingkanat rasikhatan, rasikhah makna tetap, tidak berubah. Dia panggil fa infialiyat. Nama mustalahat dia. Fa infialiyat namanya. Fa infialiyat macam mutawasah. Fa infialiyat. Kalau illam lam takun rasikhah, kalau tidak tetap, fi infialat. Ini mustalahat. Jadi lebih kurang mustalahat. Tidak tetap dengan tetap. Kalau kita tahu warna putih. Kita tahu warna putih di baju kita. Warna putih tetap selama mana baju dah ada, selama itu warna putih masih tetap. Maka dinamakan infialiyat. Sebab warna putih itu salah satu arat yang kita dapat dengan pencerahan mata. Dia panggil kaifiyah mahsusah. Tetap. Apabila tetap infialiyat. Kalau tidak tetap, supaya kita kata warna koko. Jadi kita makan coklat, maka terkena baju kita. Jadi baju kita asal warna putih. Jadi warna koko. Maka warna koko di baju kita apabila kita basuh hilang. Maka warna koko tu panggil infialat. Kenapa? Kerana ia tidak tetap. Jadi warna koko yang ada di baju kita tidak tetap. Panggil infialat. Itu nama mustalahat tentang kaif mahsusah. Yang kedua, kaif yang kedua panggil kaif yang kita dapat pencerahan batin di dalam, ataupun kaif yang tetap di dalam, yang kita bukan dapat dengan pencerahan 5. Dia panggil kaifiyah nafsaniyah. Kaifiyah nafsaniyah. Kaifiyah nafsaniyah. Kaifiyah nafsaniyah itulah kita dapat dengan pencerahan batin dalam hati. Seperti kita dah lapar, puasa dah go air, lapar nasi, kita dah puasa lapar. Lapar tu bukan pencerahan 5. Jadi memang terasa dalam hati kita. Puasa lapar, puasa serabut, puasa sibuk, puasa senang hati, puasa duka cita, suka cita. Itu dia panggil kaifiyah nafsaniyah. Puasa suka cita, merasa duka cita, merasa gembira, merasa pusing, puasa lapar nasi, puasa daga air, merasa kenyang, dan sebagainya. Itu dipanggil kaifiyah nafsaniyah. Maka kaifiyah nafsaniyah, seperti kaifiyah mahsusah juga. Ada tetap, ada tidak tetap. Maka yang tetap, ingkanat rasikhatan, kalau dia tetap, ada 2 juga. Ingkanat rasikhatan fa malakatun, maka dinamakan malakah. Kalau tetap dia panggil malakah. Seperti ilmu. Ilmu bagi si yang alim, ilmu bagi tuan guru, ilmu bagi yang alim-alim, ilmu yang duduk dia tu tetap. Maka ilmu bukan kita dapat dengan pencak 5, dengan batin. Berarti ilmu yang duduk di orang alim dinamakan malakah. Sebab dia tetap. Ikut dia duduk di mana, ikut dia duduk di pulau, di bukit di mana, jadi ilmu dia masih tak ada. Duduk di tubuh dia. Maka ilmu nasbah dia tu dia panggil malakatun, malakah. Kaif nafsaniyah, tapi tetap maka dinamakan malakah. Dengan sebab itulah kita pelajar, kita penuntut ilmu. Nasbah ilmu, limah ilm, ilm ni panggil kaif, makulatul kaif. Sebab kita dapat pencak 5. Maka ilmu tu ia ada banyak tahap. Tahap orang awam, ilmu di sisi orang awam ialah panggil masalah. Dengan sebab itulah orang awam dia suka tanya masalah. Tuan guru, ini apa masalah, apa hukum? Ini apa masalah, ini apa hukum? Itu dia panggil tahap orang awam. Sebab orang awam dia dah terjawab soalan dia duk
lepas dia duk ragu-ragu, dia ataupun dia duk muskilah, ada rasa tidak terlekat, maka apabila terjawab maka sudah, itu ilmu bagi orang awam. Ilmu orang awam ialah segala masalah. Dan juga ilmu bagi penuntut, ilmu bagi pelajar-pelajar tak sama dengan orang awam. Ilmu bagi penuntut ialah al-qawaid. Ilmu dengan makna kaedah-kaedah. Dengan sebab itulah ilmu di sisi orang penuntut dengan orang awam tak sama. Orang awam makna masalah. Dengan sebab itu dia suka tanya masalah. Kalau kita belajar, kalau kita mengajar kat kampung, kat surau, masjid-masjid, jadi orang awam sentiasalah tanya masalah. Sebab itu ilmu di sisi dia. Apabila dijawab, maka satu ilmu bagi dia. Dia boleh menyampai kepada yang lain. Itu ilmu bagi dia. Adapun kita penuntut, kita pelajar, kita tu pakai, ia tinggi lagi. Ilmu di sisi tu pakai, ia panggil kaedah. Dengan sebab itulah kita belajar kaedah ini. Masalah ini daripada kaedah mana? Ini daripada kaedah mana? Ini daripada kaedah mana? Maka tentang kaedah bukan orang awam. Orang awam dia tak panggil bukan, dia tak pandai dengan orang awam. Jadi bukan orang awam untuk kaedah. Jadi kaedah ni untuk pelajar dan penuntut. Dan juga bagi tuan guru yang tinggi lagi. Guru tinggi dan penuntut lagi. Guru ilmu nasbah dia dipanggil malakatun. Malakah. Ada malakah. Dengan sebab itu ilmu ada 3 makna. Di sisi orang awam makna masail, di sisi penuntut pelajar dipanggil qawaid, di sisi tuan guru, di sisi syekh kita katanya dinamakan malakah. Kenapa? Oleh kerana ilmu di syekh mana tetap. Dia tetap ikut dari mana, makna penuh dia otak kepala dia. Dalam dada dia penuh ilmu. Dengan sebab itulah pelajar kita mengaji satu ilmu, kita usahalah menjadikan malakah. Ikut ilmu apa-apa. Kita belajar mantik, belajar tauhid, belajar nahwu, sarah. Kita usaha supaya ilmu kita jadi malakah. Apa malakah? Tetap. Selama mana kita duduk menyawa, kita duduk bernafas, selama itu kita boleh sebar ilmu kita. Lawan tak tetap, lawan bagi tetap panggil tidak tetap. Illam takun rasikhatan, jikalau tidak tetap, panggil fahal, ini panggil hal. Seperti kita tahu merasai lapar nasi. Lapar bukan kita sering lapar sekejap saja. Apabila kita makan kenyang pula, bukan kenyang semua. Dengan lama-lama lapar pula, maka kenyang dengan lapar ia panggil hal. Sebab bukan tetap. Begitu juga suka cita, duka cita, bukan tetap. Suka cita, duka cita, hal. Rasa seronok, rasa gembira, hal. Sebab bukan tetap. Tu. Maka itu dinamakan hal. Ada pun ilmu malakah. Ada pun sifat perhidup kita, perhidup yang duduk di kita, dia panggil malakah. Malakah. Selama mana zat tak ada, selama itu sifat ada. Sifat apa lagi? Kita ada sifat bagi mereka pandai melukis. Maka sifat yang pandai melukis tu, yang duduk di seorang yang pandai melukis, maka panggil malakah. Ada pun kita tak pandai melukis. Kita ni belajarlah melukis tapi kita tak ada malakah. Maka kita tak ada malakah, susah sikit kita nak belajar. Kita nak belajar ilmu. Dengan sebab itulah kata guru saya, budak-budak, kanak-kanak Allah Ta'ala dah capot dah malakah bagi dia. Malakah tiap-tiap budak. Jadi apabila malakah tu, siapa yang tahu? Ibu bapa dia. Ibu bapa dia lah yang tahu malakah. Malakah ni, sekiranya kalau ibu bapa dia bina, akan jadilah pakar, jadi tokoh bagi tertentu. Tapi masyarakat kita sekarang, dia tak tahu malakah anak dia. Anak dia tak ada malakah tahfiz Quran, tak ada malakah hafiz Quran. Dia suka nak tahfiz, dengan sebab itulah jadi fashal, jadi tidak berjaya kerana anak dia tak ada malakah. Dia menghafal Quran tak boleh hafal kerana tak ada malakah. Anak dia ada malakah apa? Kita kata contohnya ada malakah, kita katanya
pandai apa? Manajemen, pandai urus kerja. Jadi kalau kita hantar anak kita ngaji manajemen, jadi bolehlah jadi pakar, jadi tokoh dalam bidang ilmu manajemen. Dengan sebab anak kita ada malakah ilmu manajemen. Tapi kita suruh dia ngaji tahfiz Quran. Maka tak percaya dengan anak kita tak ada malakah tahfiz Quran. Dengan sebab itu malakah ni sebenarnya Allah Ta'ala dah capak dah tiap-tiap hamba dia. Tapi kita tak tahu. Malakah ni kalau kita belajar sikit dia mudah boleh. Sebab dia ada malakah dah. Seperti kita kata orang yang pandai melukis. Dia melukis ni dia dah pandai dah melukis. Maka dia belajar sikit kaedah. Maka dia boleh bina pula, menekat diri. Jadi terkenal dia dalam bidang melukis. Adapun kita yang tak ada malakah, kita belajar lama-lama baru tak jadi. Melukis tak ada. Sebab kita tak ada malakah melukis. Begitu juga suara merdu, suara ni malakah juga. Orang suara merdu, kalau yang ngaji tajwid, ngaji apa saja, kejap lah. Tapi bagi kita orang suara tak ada ni, belajarlah lama mana pun dia tak jadi sebab kita tak ada malakah. Habis malakah ni penting. Kalau kita bina salah satu malakah, kita akan terus. Kita akan boleh jadi pakar tokoh dari satu-satu medan. Sebab itu penting. Sebab kita ni ada malakah khas yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab itulah kita tengok satu hamba Allah Ta'ala, kita nak turut dia, kata dia ni alim. Kita nak supaya dia alim, boleh usaha. Tapi kalau kita tak ada malakah, jadi kita kena guna bangsa tu panjang. Jadi lama nak guna masa sebab kita tak ada malakah. Bagi mereka yang dah ada malakah, sekejap dia mengajar, dia mengaji. Dia mengaji sekejap 3 tahun dia boleh baca kitab, dia boleh hurai, dia boleh apa saja sebab dia ada malakah. Penting malakah. Maka bagi anak, bagi budak-budak tu, maka ibu bapa dia lah yang tahu hakikat anak dia macam mana. Kalau anak dia ada malakah, kita tahu anak dia ada malakah dalam bidang kita kata suka beki kereta, beki motor, maka kita teruslah bagilah ilmu dia kat tu. Dia ni jadi pakar dalam bidang itu. Kalau anak kita suka dalam kita dah hafal, suka hafal ni, kita tengoklah dia hafal apa. Kita teruslah dia mengaji mengikut apa dia hafal sebab dia tu akan jadi tokoh masa depan. Kalau tidak, dia ni ada malakah suka membaiki. Kita suruh dia ngaji hafiz, tak boleh. Ngaji hafiz pun jadi punah malakah dia. Jadi tak berjaya. Sekalipun dia ni kita tahu dia bijak. Seperti kita kata masyarakat kita. Masyarakat mereka ni fashal. Kenapa fashal? Kerana masyarakat kita kalau kita nak kecek bentuk malakah, kita katanya orang bijak ngaji doktor, ngaji pek, ngaji tip. Jadi orang bijak tip. Jadi suasana macam tu. Orang bijak tip, orang bijak tip. Sedangkan bukan semua yang bijak tu ada malakah tip. Kita buat soalan, bukan semua yang bijak ada malakah tip. Dengan sebab itulah orang mengaji tu dia tak berjaya dalam bidang kedoktoran sebab dia tak ada malakah walaupun dia bijak. Dengan sebab kita tak ada asuh macam tu. Dia ni ada malakah handasah, dia ni ada malakah apa panggil wisawat. Kita suruh mengaji kedoktoran, dia tak percaya. Sebab dia ada malakah handasah. Dia ni ada malakah penceramah, pidato. Kita suruh dia mengajar, dia tak boleh mengajar. Tak dia pidato dan sebagainya. Tapi malakah ni penting. Malakah ni sifat yang tetap Allah Ta'ala dah capak bagi setiap hamba dia. Jadi setiap hamba tu ada malakah tak sama tu. Jadi kita lah yang kita ibu bapa nak bina malakah anak kita supaya terus jadi ahli tokoh masa depan. Contoh kita katanya orang alim dia maulah anak dia alim supaya dia. Tapi anak dia tak ada malakah supaya dia, maka tak ada alim anak dia. Anak dia tu tak ada malakah supaya dia. Jadi Allah Ta'ala tak bagi malakah anak dia seperti mana Allah Ta'ala bagi dia. Maka anak dia tak alim.
Walaupun dia tu duduk dalam suasana alim sekalipun, tapi orang biasa, orang bukan daripada tu anak guru, tapi Allah Ta'ala dah capok malaikat alim. Dia ngaji sekejap ya, ngaji 2-3 tahun. Dia di kepala terakhir, dia boleh baca kitab. Jadi kawan-kawan dia kata dia pelik ni, ngaji sekejap ya. Ngaji apabila guru khatam dia boleh baca. Kerana dia ni ada, Allah Ta'ala dah bagi malaikat dia. Jadi boleh baca kitab. Baca kitab itu ini. Jadi seolah kata super copy. Super taswir. Tak kesan kita kata. Jadi guru macam mana? Macam itulah. Sebab ia ada malaikat. Habis malaikat ni penting. Bila kalau tidak ada malaikat, dia panggil hal. Seperti ilmu kita pelajar ni, kita tak ingat. Kita ingat lupa. Ingat lupa. Panggil hal. Ilmu bagi kita baru belajar. Ilmu bagi kita baru permulaan belajar, maka bukan kita ingat semua. Kadang kita ingat, kadang kita lupa. Tapi banyak kan lupa. Apabila duduk kelas 1, naik kelas 2, hafal. Apabila naik kelas 2, lupa lah yang kelas 1. Belajar pula kelas 2. Kelas 2, nak ujian, hafal. Ingat masa tu. Masa tu dia ingat. Tapi apabila naik kelas 3, lupa lah yang telah hafal dulu. Ia panggil hal, bukan malaikat. Jadi ilmu bagi pelajar ni duk tangguh hal. Ia lain pada tuan guru. Ia lain pada tuan syekh. Ilmu dia panggil malaikat. Sebab tetap ikut dia duduk di mana, ikut dia duduk keadaan mana. Selama mana akal dia tu waras, jadi ilmu dia boleh manfaat bagi yang lain. Maka kita pelajar-pelajar ni usahalah ilmu yang kita belajar supaya jadi malaikat. Walaupun satu ilmu sekalipun. Tak pasti semua ilmu. Kita ngaji ilmu nahwu, jadi malaikat ilmu nahwu. Kita ngaji ilmu fiqh, pisah usaha jadi malaikat ilmu fiqh. Ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya. Benar boleh usaha. Habis kemudian pula kaif yang ketiga, dia panggil kaifiyah isti'dadiyah. Kaifiyah isti'dadiyah. Kaifiyah isti'dadiyah ni satu sifat dia panggil persiapan. Kita kata persiapan dua, persiapan untuk terima yang lain. Untuk terima yang lain, seperti kita kata air. Air ni dia boleh terima kelakuan dia jadi keras, jadi lembut, jadi keras, jadi lembut. Kalau gitu dalam air tu ada kaifiyah isti'dadiyah. Apa kaifiyah isti'dadiyah? Iaitu lembut. Lembut yang duduk di air itu dinamakan sifat ataupun arat isti'dad. Apa isti'dad? Persiapan. Dia ni boleh persiapan untuk menerima di keras. Apabila ia masuk dalam peti sejuk, apabila ia masuk dalam tempat sejuk, jadi air yang lembut-lembut tadi, yang cair tadi, jadi keras. Kerana air tu ia ada kaifiyah isti'dadiyah. Ada juga satu lagi kaifiyah isti'dadiyah, dia ni tak boleh terima apa rasa. Seperti batu. Batu ni ikut duduk kelakuan mana, dalam keadaan sejuk, panas, tetap. Maka tetap tidak ubah kelakuan dia tu. Tidak jadi lembut. Dia tetap keras. Maka keras yang duduk di batu itu dinamakan kaifiyah isti'dadiyah. Kerana kerana ia ada sifat yang untuk persiapan menahan diri dia daripada kelakuan apa saja. Ikut dia duduk di mana, tetap. Maka batu tu keras. Keras di batu dinamakan kaifiyah isti'dadiyah. Air, cair atau lembut di air tu dia panggil kaifiyah isti'dadiyah juga. Itu dinamakan kaifiyah isti'dadiyah. Begitu juga kita kata gandum. Gandum bagi mereka suka makan roti gandum tu. Gandum tu isti'dadiyah. Kenapa? Dia persiapan ikut perubahan jadi apa saja. Dalam diri asal gandum ubah jadi ini, ubah jadi tepung, jadi roti dan sebagainya. Maka dalam diri gandum tu ia ada kaifiyah isti'dadiyah. Kenapa? Kerana dia lembut. Apabila lembut, dia boleh ubah terima kelakuan. Jadi setiap kita tahu benda ada isti'dadiyah. Sama ada lembut, sama ada isti'dadiyah untuk terima kelakuan yang lain ataupun tidak mau terima. Kalau tidak mau terima, dia panggil seperti keras. Keras tidak terima yang lain. Seperti batu tu keras, tidak terima kelakuan yang lain.
kita kata umpama contoh bagi nak nampak, kita kata kadang-kadang batu dikatak ialah kita tahu waktu kita kata guna alat yang besar. Kita kata alat biasa batu ni kalau kita guna alat mana keras, keadaan sejuk pun masih keras, keadaan panas pun keras dan sebagainya. Itu sebagai contoh nak kita gambar katanya kaifiah isti'dadiyah, persiapan tidak mau terima keadaan yang lain. Satu lagi kaifiah mukhtassah bikam. Jadi kita belajar ilmu ni bukan apa ni, ilmu tentang makhluk ni. Kalau kita kadang-kadang ditanya apa faedahnya belajar ilmu ni, tak ada hasil maksud apa, ataupun kadang-kadang tak ada faedah duk habis masa belajar ilmu ni. Kita katanya tak ada faedah apanya. Kita Allah Taala firman wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi kita nak beramal dengan ayat itulah. Pada diri kamu kenapa engkau tak fikir? Jadi kita nak mikir tentang kita ni. Maka kita ni apa? Kita ni makhluk mungkin hadis atau alam. Maka ilmu yang kita belajar untuk nak tahu hakikat makhluk ni apa dia, apa salahnya. Jadi kita dah beramal dengan ayat. Dan juga ilmu ni kalau kita sebagai alat untuk mempertahankan akidah kita daripada menyelewengkan. Kita kata menyelewengkan falsafah dan sebagainya. Jadi kita boleh mempertahankan takut akidah kita menyeleweng, dan supaya akidah kita tetap dalam keadaan bersih. Kaifiah mukhtassah bikam. Kaif ni tertentu dengan kam yang kita telah baca dulu. Kaif yang boleh terima belah bagi. Itu dipanggil kam. Arab yang boleh terima belah bagi dinamakan kam. Maka kaif ni tertentu khas bagi kam. Contoh, kita katanya tali. Tali tu. Tali yang panjang kita tali. Kita kata ni. Contoh. Ini bahasa Arab khat. Khat dia panggil kam muttasil. Kerana apa panggil muttasil? Kerana ia ada tempat menghubung. Ni tempat hubung. Kalau kita kerat ni ada tempat hubung ni di antara ini dengan ini. Boleh. Maka betul ni. Dia panggil istiqam, betul ni, panjang ni. Ini betul ni. Dia panggil bahasa Arab istiqamah. Yang betul ni ataupun yang bekok. Betul atau bekok itu dipanggil arak. Arak yang ditentukan kam. Yang ditentukan kerana khat ni semata khat tu panjang ni dipanggil khat. Khat itu panggil kam. Maka betul. Ni khat tu kita kata. Betul itu dipanggil arak. Kaif tapi khah bagi kam. Begitu juga kita katanya kita kata dua. Kita kata dua biji. Dua biji ni panggil apa? Kam mufasil. Dua biji panggil kam mufasil. Apabila dua biji ia timbul pula satu arak, ia panggil zaujiyah. Apa zaujiyah? Panggil pasangan. Ataupun cukup gu. Maka cukup gu ni, keadaan cukup gu dalam ilmu hukamat dia panggil kaif. Kaif yang ditentukan kam. Sebab zaujiyah ditentukan dua ni. Dua benda ni. Isnan, dia panggil isnan. Dua ni ialah zaujiyah, pasangan. Maka dua ni, satu, dua. Dia panggil kam mufasil. Kerana apa panggil kam mufasil? Kerana dia tak ada tempat hubung di antara dua ni. Maka ini dengan ini panggil asingan. Tidak ada tempat hubung. Yang lain pada khat tadi. Khat tadi, seolah-olah kalau kita kerat dua, seolah ada tempat hubung. Itu dipanggil muttasil. Ini mufasil. Maka zaujiyah ni lah dinamakan
kaif yang ditentukan dengan kam. Kam po di sini kam munfasil. Begitu kat fardiyah. Fardiyah kita katanya 3 biji. 3 biji fardiyah. Maka fardiyah ni panggil kam, panggil kaif yang ditentukan dengan kam. Kam apa? Kam munfasil. Nampak dah. Supaya kita terbekok. Bekok bagi ni, khat ni. Maka dia panggil kaif yang ditentu dengan kam. Habis kat tu. Ini tentang masalah kam. Habis. Kemudian kata musannif kita lagi rahimahullahu ta'ala. Kita akan apa nah? Kita lakukan idafah. Kenapa saya idafah? Oleh kerana idafah ni dia mencakup habis kam, kaif dan di belakang. Oleh itu saya ingin idafah ni nak bahas di belakang. Idafah, makulah tu idafah nak bahas di belakang. Bila tu apabila kita dah faham semua makulah 9 ni, jadi barulah kita masuk idafah. Jadi idafah semua tu ada sakup paubih dengan kam, dengan kaif. Dan juga dengan aina suhunya. Jadi kita pergi kepada aina. Aina, apa makna aina? Ma huwal aina? Baik, sebelum lagi aina, kaif tadi. Kaif tu kita telah maklum, iaitu salah satu dia panggil arad bagi makhluk, arad bagi mungkin. Dengan sebab itulah kita tak boleh nak mengatakan kaifa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kata sebuah contoh saya buat contoh kita faham tentang kaif. Sebuah contoh kata Allah Taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi satu kisah, satu peristiwa yang mana guru saya duk cerita, iaitu Syekh Ali Jumaat. Sering kali dia ceritalah. Saya dengar cara langsung dari video dia banyak dah. Mana tahu beberapa majlis dia duk cerita tentang ayat Ar-Rahman istawa. Dia katanya ada satu ketika masa Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah. Jadi pada ketika itu Amr bin As, dia utuskan Amr bin As di buka Mesir. Jadi Mesir jadi daulah Islamiyah pada masa Sayyidina Umar. Di masa Sayyidina Umar jadi Islam. Jadi Islamlah Mesir. Maka ada satu orang kita kata tabi'in lah, yang bersempat dengan sahabat, dia panggil tabi'in. Nama dia Safwan ibn Asil. Safwan ibn Asil, dia ni apabila dia baca, apabila dia dengar, tak ingat dia siapa yang syarah tentang ayat Ar-Rahman istawa. Maka dia tanyalah Amr bin As, kaifastawa. Ibu kaifa. Kaifa kita telah maklum kan? Arad yang tidak terima belah bagi. Lepas tu kita faham dia tidak terhenti kepada faham yang lain. Mana kita faham dengan cara langsung, dengan tidak terhenti kepada faham yang lain. Seperti warna hijau. Warna hijau sudah. Bukan makna kata kita nak faham warna hijau, kita kena faham tu warna biru, warna kuning, warna merah, tidak. Jadi kita langsung terus warna hijau. Boleh. Itu panggil kaif. Kalau gitu dia tanya kaifastawa. Maka Amr bin As radhiyallahu anhu, dia kata, mari Safwan Asil, aku nak bawa kamu pergi jumpa orang nak jawab, bagi orang nak jawab dia jawab soalan tadi. Maka dia pergi jumpa Amirul Mukminin, iaitu Umar bin Khattab. Apabila jumpa Umar bin Khattab tanya, apa hajat? Maka Safwan Asil kata, saya ada terlekat masalah. Sayyidina Umar mengata, apa masalah? Dia katanya Ar-Rahmanu 'ala al-istawa. Firman Allah Taala Ar-Rahmanu 'ala al-istawa. Dia tanyanya, kaifastawa ya Amirul Mukminin? Kaifa. Jadi kaifa di situ apabila Sayyidina Umar mendengar soalan tersebut, di tepi dia tu ada terpelepah tamar. Dia kata, mari dekat, hey Safwan Asil, mari dekat saya. Safwan Asil pun ikut turut.
Apabila masuk dekat, dia ambil pelepah ramai tepi dia tapak kepala. Puk. Kata kepala ping. Ambil dah. Dia kata kepala tadi tu, dia tak ada jawab. Maka setelah mana dia kata kepala, maka tanya, macam mana? Dah faham? Jadi dengan berkat tangan Sayyidina Umar tadi, jadi dalam kepala Safwan bin Asy tadi tidak ada muskilah, tidak ada masalah. Jadi saya dah ternyata saya dah tak ada dah keliru-keliru, saya dah hilang keliru-keliru. Itu. Jadi apa kita faham situnya? Kita faham katanya Sayyidina Umar tidak jawab sebab kaif di sini makulatul arad. Tengah daripada makulatul arad. Maka arad kita telah maklumkan arad ni iaitulah makhluk. Arad ni ialah benda tu berjirim. Maka Allah Subhanahu taala tidak berjirim. Allah Taala tidak berjirim. Jadi kita nak tanya kaif tak boleh lah. Dengan sebab itulah apabila ditanyakan Imam Malik. Imam Malik kita telah maklum, bagi mereka yang belajar ilmu tahqiq, Imam Malik kita telah maklum katanya tentang ar-rahman istawa. Dia tanya macam mana? Apabila ditanya, dia jawab kata al-istiwa ghairu majhul. Kalimat istawa itu maklum. Ghairu majhul makna tahu. Kenapa tak ghairu majhul? Sebab itu ialah ayat Quranul Karim. Ialah kalamullah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wal kaif, istawa kaif tu ghairu ma'qul. Tak, mana akal kita tak nak telitah, tak boleh. Dah. Tak boleh terima akal kaif tu sebab boleh kerana kaif itu makhluk. Kaif makulatul arad. Lepas tu macam mana? Wallahu a'lam. Jadi yang kita duk telitah oleh otak kepala kita itu bukan kita telitah oleh otak kepala kita kata Tuhan gini, Tuhan gitu, Tuhan gini, bukan. Macam mana itu wallahu a'lam. Itu panggil mufawwidah. Itu panggil salafus salih. Sebab apa? Sebab kaif tak boleh. Was-su'alu wal iman biwajibun. Wajib kita beriman itu kalamullah. Was-su'alu anhu bid'atun. Kita tanya tentang kaifa, bagaimana. Tak boleh tanya bagaimana, sebab bagaimana itu kita kata kaifa tu itu makulatul arad. Makulatul arad ialah makhluk. Ataupun benda mungkin Tuhan, bukan benda mungkin Tuhan ni khaliq. Laisa kamitsli syai'. Habis. Kama dia pula kita gitu pada ma wal aina. Jawab musannif kita huwa husulus syai' fil makan. Hasil ialah hasilkan sesuatu pada tempat. Itu dipanggil aina. Maka tentang aina ada perselisihan di antara kita katanya di antara hukama dengan mutakallimin. Oleh kerana hukama dia tak boleh lain makan. Husul syai' fil makan. Apa makna makan? Makan tu. Dah. Makan kalau mengikut hukama makna dia sathul batinu minal hawi al mumassi li sathil zahir minal mahwi. Kita contoh apa? Kita contoh kita pakai baju. Makan di sisi apa? Di sisi hukama. Sat di mana lapis sen mana hak. Kalau kita kata laksanakan kita pakai baju, kain baju hak kulit kita tepuh tu. Kulit tubuh kita dipanggil sathul batin. Yang di dalam. Sat tu kita faham kan? Sat tu di atas kita kata ya lawan dia kita kata khat. Sat apa lagi? Jis. Sat ni kita kata sebuah kertas ni. Kertas ni panggil sathu. Kenapa panggil satu? Sebab ini nipis ni. Kita banding kan? Sebuah buku, kitab sebuah ni. Kitab sebuah ni mana sat? Ni sathu ni hak ni. Satu sathu. Dua sathu kita kata.
3 satu. 4 satu. Kerana panggil sat? Kerana dia boleh belah dua. Belah ini, belah kat ni. Satu. Berartinya kitab ni ada beberapa satu. Berartinya kalau kita kata tubuh kita ada beberapa sat. Kalau kita kicik ada beberapa sat. Ni tak apalah, contoh kitab ni jelas sebab ia ada. Kita andai yang kita tepek habis semua. Tepek semua pun kita katanya kitab ada beberapa satu sebab ia berjisim. Dah. Ada beberapa satu. Ni satu-satu. Kerana apa satu? Sebab kita nak belah yang belah ni tak boleh lah. Ni kita nak belah ni. Tak boleh nak belah ni. Nak belah ni tak boleh. Jadi kita belah ini dengan ni. Dua. Jadi dua belah tu. Yang kita boleh belah. Yang boleh terima bagi belah tu. Jadi dua tapak. Dan tawi dengan sebelah tawi dengan sebelah arid. Panjang dan lebar. Adapun amik sebelah dalam kita tak amik, itu tak boleh. Sebab amik ni tak boleh belah lah. Surah. Begitu juga satu batin, kita bandingkan tubuh kita ni ada beberapa satu. Seperti mana kita buat contoh kita tadi. Jadi sat batin iaitu kulit hak lapis pertama kita tu. Kulit lapis pertama kita dia panggil sat. Nah. Al-mumasi makna kata yang sentuh. Kulit lapis pertama tubuh kita yang disentuh. Sentuh apa? Sentuh asatu zahir. Mana satu zahir? Iaitulah baju kita. Baju kita ni zahir. Tapi sat zahir. Baju hak zahir belah lalai tu. Minal mahwi. Daripada benda yang dilikung. Kita kata gini. Kertas ni lah. Kertas. Kita buat lah. Kita buat apa? Kita buku. Kita buat buku. Kita buku ini. Nak nampak. Makan di sisi. Di sisi apa? Di sisi hukamat. Al-husulu syai' fil makan. Hasilkan sesuatu ada tempat. Kita tak faham masalah makan. Tak boleh makan. Ni kertas. Kita kata jari. Mana tempat jari? Husulu syai' fil makan. Hasil kuat sesuatu pada tempat. Itu mana tempat jari? Kita tak kertas ni tempat jari. Bekat tempat apa? Tempat jari. Lepas tu sathul batin. Sathul batin. Ni sathul batin. Ni kulit di kita ni. Okey, sathul batin ni bukan kulit kita. Sathul batin nasbah ia takrifnya sathul batin minal hawi. Sathul batin ni kulit kertas sebelah lalai. Sathul batin kulit kertas sebelah lalai ni, kulit lalai kita tak nampak ni, duduk lalai ni Kulit ni minal hawi, daripada benda likung. Ni likung. Hawi ni likung. Gisetuh al-mumasi gisetuh. Setuh kulit ni lisathi zahir, bagi sutuh zahir. Ni sutuh zahir. Sutuh zahir, sutuh makna sat lapis hak atas, panggil hak zahir. Minal mahwi, daripada benda likung. Mana boleh likung jari kita? Jari kita ni benda likung. Kalau gitu tangi jari kita ni, tepak jari kita ialah kertas ni. Ni lalai sarung ni. Mana tepak dia? Ni tepak dia ni. Ni boleh dengan jari ni. Jadi kulit jari hak zahir ni ditepuh dengan kulit kertas ni. Hak dalam ni. Kulit hak luar ni zahir ni kita pun hak dalam. Situlah dia panggil makan. Dah. Makan di sisi hukama. Dah. Jadi al-makan di sisi hukama dia tak ada laku tu. Adapun kita katanya di sisi mutakallimin. Makan di sisi mutakallimin ni ia lain. Makan di sisi mutakallimin mana lanjutan. Yang apa? Yang mauhum atau al-faraq al-mauhum. Itu dia panggil di sisi mutakallimin. Al-faraq mana benda luar.
al-mauhum yang diwahamkan. Buat kita tempat kita duduk. Tempat kita duduk ni seolah katanya kalau kita halih tepat, seolah situ dia panggil al-faragh al-mauhum. Kosong yang diwahamkan. Sebab kosong yang diwaham itulah kita boleh duduk tempat kita ni. Kenapa yang diwahamkan? Kerana pada hakikatnya ketika kita tak ada angin duduk tempat kita. Masalah tempat kita duduk dalam bilik sekolah, kursi. Kita masuk bilik kita tengok kosong. Kosong tu kita duduk situ. Kita bahasa kosong tu. Kosong tu tak panggil waham, tak panggil al-faragh al-mauhum. Kosong yang diwahamkan. Kenapa yang diwahamkan? Bukan kosong hakiki dak lah. Bukan kosong hakiki, bukan kosong sengoti. Kenapa bukan kosong sengoti? Sebab pada hakikatnya tempat kita tadi tu sebelum kita duduk tu angin ada di situ. Angin ada. Apabila kita duduk, angin keluar tu baik. Oleh kerana angin ni panggil jisim yang lemah lembut. Tu. Maka itu tempat kita. Berarti tempat kita mana? Tempat kitanya yang teluhkan kita tu. Daripada kepala hingga sampai kaki. Daripada hujung rambut hingga kaki. Seolah kalau kita duduk situ, kita wali tempat. Jadi kita tawahumkan katanya tempat kita tu. Seolah kita nak nampak rupa mudah-mudah katanya supaya ikan di dalam cumi ikan duduk bergerak dalam cumi tu. Ikan mana tempat dia? Tempat dia yang dia duduk, yang teluh dengan dia tu. Kau dah teluh dia. Jadi ketika dia pergi tu, jadi tempat dia duduk tu air tak ada. Tempat dia duduk tu air tak ada. Tapi setelah mana dia berada di tempat, masalah dia tu dia duduk belah kanan. Dia bergerak pergi belah kiri. Masa dia duduk belah kanan, tempat dia tu tak ada air tu. Tempat dia duduk tu. Apabila dia berada di tempat, jadi kita perasan kata tempat dia jadi kosong. Padahal bukan kosong. Jadi air dah ambil tempat. Air dah ambil tempat. Dengan sebab itulah kita kadang-kadang kita terperasan katanya air ada penuh. Di ikan pun kita kata ada air juga. Pada hakikat di ikan tu, tubuh ikan tak ada air di situ. Di situ tak ada air tu. Setelah mana dia beralih, jadi dia ambil tempat terus. Air tu ambil tempat. Kenapa ambil tempat? Kerana air itu jisim yang lemah lembut. Itu ta'rif di sisi mutakallim. Al-faragh al-mauhum. Dah. Al-faragh al-mauhum di sisi mutakallim. Tak serupa di sisi hukama. Habis. Itu masalah kita katanya selisih di antara ta'rif mustalahat. Habis tu kalau kita kata makan di sisi hukama tak dia ya saya contoh tadi. Dah. Iaitulah